Assalamualaikum semua, selamat datang dan selamat hari Jumaat. Hari Jumaat tu hari apa? Mestilah hari Buletin Gadget di mana kami akan memberikan rangkuman-rangkuman berita menarik untuk anda. Redmi K40 Game Edition datang dengan keyboard Razer. Baru-baru ni Redmi K40 Game Edition telah pun dilancarkan. Memang ramai orang suka sebab spek dia tip-top, build quality dia tip-top. Tapi bukan itu saja. Redmi K40 Game Edition ni juga datang dengan keyboard Razer. Kau tahu tak? Kalau kau tak tahu Razer tu apa? Razer tu adalah company pengeluar barang-barang gaming yang terkemuka lah dalam dunia ni. Dan nama Razer ni memang terkenal lah dengan dia punya mechanical keyboard. Dan special untuk Redmi K40 Game Edition ni, dia akan ada tema keyboard Razer dalam tu. Ini adalah kerana mereka telah pun bekerjasama dengan Razer. So korang boleh dapatlah tema keyboard Razer kat dalam tu, ala-ala keyboard mechanical sikit. Dan yang lebih menariknya, keyboard tu korang boleh setting juga RGB dia. Walaupun sekadar tema saja, tapi adalah dapat feeling-feeling keyboard Razer tu. Tapi janganlah expect ada feeling-feeling mechanical kan, sebab kau pun sentuh screen saja. Tapi menarik jugalah benda tu. Dan dengan cerita Redmi K40 Game Edition ni akan di-rebrand balik menjadi Poco. Maybe Poco F3 Pro ke something kan. Tak tahulah. Samsung dalam acara mereka memperkenalkan barisan model terbaru komputer riba. Okey, dalam acara khas Samsung yang berlangsung semalam, Samsung telah memperkenalkan barisan komputer riba mereka yang terbaru, iaitu Samsung Galaxy Book Pro, Samsung Galaxy Book Pro 360, Samsung Galaxy Odyssey dan juga Samsung Galaxy Book. Menerusi barisan komputer riba tersebut, Samsung ingin membawakan pengalaman dalam menggunakan telefon pintar bersama dengan Galaxy Ecosystem menerusi komputer-komputer riba mereka. Apa yang menarik dalam acara tersebut adalah menerusi Samsung Galaxy Odyssey, Samsung telah mendedahkan dua kad grafik terbaru daripada Nvidia yang belum didedahkan sendiri oleh Nvidia, di mana Samsung Galaxy Book Odyssey akan menggunakan Nvidia GeForce RTX 3050 dan Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Jadi dengan kehadiran dua kad grafik tersebut, pastinya kad grafik daripada Nvidia yang terbaru itu akan turut ditawarkan ke dalam model-model komputer riba, komputer berjenama yang lain pada masa akan datang. Kesemua komputer riba terbaru daripada Samsung ini dijangkakan akan ditawarkan dalam tahun ini juga. Oppo A74 dilancarkan di Malaysia dengan harga rasmi RM1,099. Baru-baru ni kita dapat tengok ada pelancaran Oppo A54. Tapi sekarang ni senyap-senyap, tak ada ribut, tak ada hujan, Oppo A74 dilancarkan. Ini adalah hasil kerjasama Oppo dengan Shopee. Dia orang tak heboh kat mana-mana, dia orang tak announce kat mana-mana, tiba-tiba keluar dekat Shopee. Bersempena Super Brand Day with Shopee. Kalau korang nak beli phone ni, korang kena standby cepat-cepat sebab korang boleh dapat harga special iaitu RM999 sahaja daripada 5 Mei sehingga 7 Mei. Lepas pada tarikh tersebut, dia akan dijual pada harga normal baliklah, RM1099. Phone ni eksklusif sahaja di Shopee, so mungkin ada ciri-ciri limited edition sikit kan. Tapi itulah tak tahu. Hari tu baru keluar Oppo A54, kali ni dah keluar Oppo A74. So kita takutlah Oppo jadi the next Realme kan. Tiap-tiap bulan nak keluar phone baru, relax sikit. Apa-apa pun kalau korang berminat dengan Oppo A74 ni, boleh pergi tengok di Shopee sekarang. Dah boleh buat pre-order dah. Masih ramai lagi ke yang menggunakan Windows 7? Menurut kaji selidik oleh Kaspersky, rakyat Malaysia didapati masih ramai menggunakan sistem Windows 7 yang sudah lapuk. Dan ia bukannya terhad kepada pengguna umum saja, tetapi malah melibatkan juga pengguna-pengguna daripada organisasi syarikat besar, kecil dan juga sederhana. Malah turut didapati pengguna umum dan juga syarikat-syarikat tersebut ada yang turut menggunakan sistem-sistem operasi yang lebih terdahulu. Menurut Kaspersky, sebanyak 22% rakyat di Malaysia masih menggunakan lagi sistem Windows 7. Malah mereka turut mendapati kurang daripada 1% rakyat Malaysia masih menggunakan lagi sistem Windows yang lebih terdahulu, iaitu Windows Vista dan juga Windows XP. Walhal kesemua sistem Windows tersebut telah pun ditamatkan sokongannya oleh Microsoft. Ini bermakna kesemua sistem tersebut sudah tidak lagi terima kemaskini daripada Microsoft, sekaligus menyebabkan ia mudah terdedah kepada serangan penggodaman. Seperti semua sedia maklum, sistem Windows 7 telah pun ditamatkan pada awal Januari 2019 dahulu. Manakala Windows Vista dan Windows XP telah pun ditamatkan sokongannya oleh Microsoft pada tahun 2014 dan 2017 dahulu. Jadi apa alasan korang untuk menggunakan sistem Windows yang sudah lapuk? Windows 10 kan dah ada, lebih moden dan
dan lebih selamat terjamin ketika korang menggunakannya. Honda mula bercadang untuk bergerak ke arah kereta elektronik menjelang 2040. Syarikat pengeluar kereta terkenal Honda bercadang untuk mengumpulkan kesemua salesnya dan dia nak buat kereta elektronik. Menjelang tahun 2040 dah keluar dah kereta-kereta elektronik diorang. Honda pun dia target keuntungan yang diraih pada jualan kereta elektrik dan juga kereta sel bahan api ni untuk mencapai sekitar 40% menjelang tahun 2035 dan juga menjelang tahun 2040 boleh mencecah sebanyak 80%. Selain itu, Honda pun dia dah nak mula implementkan sistem ADAS untuk semua keretanya menjelang tahun 2035. So, korang rasa ini step yang bagus ke untuk pengeluar kereta untuk beralih kepada kereta elektrik sepenuhnya? Sebab hari tu pun aku dengar dekat radio, dia orang kata Volvo pun dah nak mula ke arah kereta elektrik sepenuhnya. So, okey ke tak okey? Kita harap okey-okey sajalah. Facebook mula meminta kebenaran daripada pengguna iPhone untuk mengakses data mereka. Menerusi kemas kini iOS 14.5 yang telah dilepaskan Apple pada minggu ini, Apple telah mengetatkan syarat untuk aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam iPhone untuk mengakses data penggunanya. Kesemua aplikasi yang terdapat di dalam iPhone perlu meminta kebenaran terlebih dahulu daripada para pengguna iPhone. Dan pertelagahan berkaitan isu ini memang tidak asing antara perang Apple dan juga Facebook. Jadi respon terhadap Apple bermula 2 hari yang lalu. Facebook telah mula memohon akses data daripada pengguna-pengguna iPhone sebelum pengguna iPhone dapat mengakses aplikasi-aplikasi mereka. Ini termasuklah Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Ini bermakna anda tidak boleh menggunakan aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam iPhone. Jadi persoalannya, adakah anda lebih pentingkan privasi atau anda akan terpaksa sahaja bersetuju dengan syarat yang ditetapkan? Baik, setakat ini saja Buletin Gadget untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.